Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du bisiri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadis pertama kitab baru ni. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tajuknya takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Jadi maknanya kalau hadis pertama ni tak habis dihuraikan, tunggulah pula bulan depan. Pasal tengok gaya-gayanya, yalah. Satu benda nak dihurai pun panjang An Abi Najihin al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulubu wa dharifat minha al-uyunu. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, perkara bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis panjang ni mengandungi beberapa pengajaran dan pelajaran yang wajib dipegang oleh orang Islam. Yang wajib dipegang oleh orang Islam. Hadis di atas ini kandungannya segala pesan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Siapa umat dia? Kitalah. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah sebut, ya laitani ara ikhwani. Mudah-mudahan dapatlah aku bertemu dengan atau melihat dengan atau dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku?
adalah umat Nabi Muhammad SAW, kita lah. Kalau kita beriman sebagaimana imannya para sahabat. Kalau kita membenarkan ajaran Nabi dan mempercayainya sebagaimana para sahabat, tanpa ada pertikaian, tanpa membawa faham-faham yang sesat, yang bid'ah dalam Islam, selagi berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini dipanggil kepercayaan, keimanan dan pegangan macam para sahabat. Itu dia. Terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau. Zaman fitnah ni. Fitnah ni kacau bilau. Kekufuran, kemurtadan, bid'ah, maksiat, mungkar bermaharajalela. Orang dah tak malu, menghina-hina agama. Orang rasa bangga jadi kufur. Orang rasa bangga buat maksiat. Orang rasa bangga buat mungkar. Maksiat tersembunyi, mungkar depan-depan. Orang dah tak malu dah. Menghina Islam, menghina Nabi, menghina Quran, menghina Allah. Dan orang yang membuat dosa maksiat mendapat tempat, mendapat sanjungan. Orang-orang yang beriman diperejek, dikutuk, disindir, dihina. Kalau bahasa sekarang dipanggil dianjing-anjingkan. Orang menganjing-anjing. Membahan orang-orang yang baik-baik kan. Ini masalah dia. Macam-macam. Ini zaman kacau bilau dan perselisihan. Banyak pandangan-pandangan. Kadang-kadang benda remeh satu benda, benda tu tak perlulah nak diperselisihkan dengan berbagai-bagai pandangan, tapi timbul juga. Yang penting boleh berbalah dengan orang. Yang penting boleh berdebat. Yang penting boleh berhujah. Padahal banyak isu dan perkara yang sangat penting yang perlu diperbincangkan. Iaitu seperti zaman yang kita sedang hadapi sekarang ni. Zaman sekarang kita hadapi. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikut tunjuk ajar yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan apa jua, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini pertama. Kata kunci dia senangnya takwa. Huraiannya, hendaklah sentiasa bertakwa. So, apa mana takwa ni? Iaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Buat apa yang Allah suruh. Allah suruh apa? Beriman. Allah suruh solat mewaktu, solat. Allah suruh buat amal soleh, buat. Allah suruh bagi orang perempuan tutup aurat betul-betul, tutup aurat betul-betul. Orang lelaki sama juga. Kemudian jangan buat dosa, jangan buat maksiat, tinggalkan. Jangan berbangga dengan dosa dan maksiat. Ini semua bertentangan dengan takwa. Maka hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah. Junjung Islam di mana saja kita berada. Jangan tinggalkan Islam. Dan dalam keadaan hari ini, kalau kita tinggalkan agama, sesat kita. Takwa tu sangat penting. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni menyebabkan orang Islam nanti dia akan jadi orang yang akan berpegang teguh dengan tali Allah. Setelah Allah sebut dalam Quran terlebih dahulu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai orang beriman, hendaklah kamu pegang teguh, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Sebab ada orang bertakwa dia main-main je. Bulan Ramadan takwa. Bulan Ramadan takwa. Barulah bulan Ramadan penuh surau masjid. Barulah datang nak sembahyang jemaah. Barulah kenal surau masjid. Habis Ramadan dah tak kenal dah. Walaupun depan rumah. Dia macam tak nampak-nampak je. Orang kata kenapa tak surau masjid? Itulah aku tak nampak. Nak bila kau nampak? Ramadan je nampak. Ataupun datang hanya sembahyang raya, ataupun datang hanya sembahyang Jumaat. Tapi orang Melayu ni satu dia hebat, dia bukan datang Jumaat je, dia datang malam Jumaat sekali. Malam Jumaat dia bawa botol air. Macam dia malam nisfu Syaban lah. Kalau nisfu Syaban tu, kalau kata tarikh nisfu Syaban tu ada kuliah maghrib. Banyaklah orang datang yang kita tak kenal.
Saya sebagai ustaz yang mengajar tu tak pernah aku tengok ramainya orang semua buat botol air. Rupanya tunggu Yasin 3 kali. Bila baca Yasin 3 kali tu letaknya botol air. Saya tak kata salah baca Yasin 3 kali dan saya tak kata pun bawa botol air tu tak salah. Jangan salah faham pula. Kan? Tapi yang salah tu nak bawa botol air, nak baca Yasin tak mesti nak tunggu nisfu Syaban. Nak baca tiap-tiap hari boleh juga. Oi, sombongnya bunyi ustaz ni baca tiap-tiap hari. Betul tiap-tiap hari. Tuan-tuan tahu tak dekat masjid Kampung Baru, hari Jumaat pagi tu lepas subuh dia baca Yasin tu, jangan main. Saya tak tanyalah diorang kalau Sabtu baca tak, Ahad baca tak. Paling kurang lepas subuh dia baca okey lah. Tak? Tak tengok kagum juga. Kan? Baca secara beramai-ramai. Ya. Jadi maknanya Yasin ni tak mesti nak kena tunggu malam Jumaat baru baca. Kan? Yasin ni tak mesti nak kena tunggu apa lagi? Nisfu Syaban pun nak baca. Kan? Bacalah bila-bila pun tak ada masalah. Nak kunjung masjid jangan tunggu nisfu Syaban. Mesti orang ada kata ustaz okey jugalah nisfu Syaban datang ke masjid. Masjid kalau dibina hanya nisfu Syaban, baik kita buat masjid orang kata apa dia macam kemah tu. Boleh pasang buka. Kan? Kita pakai remote, dia buka untuk Jumaat. Habis Jumaat, tutup balik. Tutup balik. Kan? Buka balik bila Ramadan. Buka. Habis main Ramadan, tutup balik. Kan? Lepas tu boleh buat tempat parking kereta ke. Buat pasal malam tapak tu kan. Oh gitu ustaz. Gitu dia bukan dibina untuk bermusim. Dia dibina untuk tiap-tiap hari. Itu nama imarah. Mengimarahkan, memeriahkan. Mengimarahkan mana memeriahkan. Itu makna memakmurkan masjid. Mengimarahkan ni macam-macam kita boleh buat. Kan? Ada setengah orang dia bukan hanya sekadar tempat semain jemaah. Ada kuliah-kuliah ilmu. Biasa orang perempuan suka kuliah duha sebab dia tak sempat datang kuliah maghrib. Kami maghrib tak sempat nak main ustaz. Tu kalau orang utara lah. Kan? Habis makcik boleh main bila tu? Main biasanya pukul 9 pagi gitu lah kan. Kuliah duha dengan lepas zuhur. Macam ni kuliah zuhur. Mereka main lepas zuhur. Ada satu program yang pukul 3. Aku dah nak Khairullah ustaz. Boleh main ganti. Tak ada ustaz tak boleh main. Kan? Mereka api mana? Tak tahu lah. Pergi. Kadang-kadang. Tu yang kata ustaz mengayak. Tak. Saya sekala boleh lah. Ahad pun saya sekala. Tapi biasa orang perempuan gitu kan. Dia punya. Begitu. Dia mengimarahkan. Memakmurkan masjid. Nampak? Tapi janganlah makmur dengan silap faham pula. Pergi main gendang, main muzik dalam masjid. Itu bukan. Itu dah lebih. Maaf tak? Itu saja. Kalau nak juga dekat luar tak apalah. Kan ada isu baru-baru ni kan. Itu je. Saya tak tahu mula-mula. Selangor kata tak boleh juga. Nazir masjid cerita. Dia kata mufti Selangor pun tak benar ke ustaz. Dia dah keluar fatwa. Tak apa. Kita hormat fatwa. Kan? Itu je lah. Jadi mana mengimarahkan tu memakmurkan. Dalam arti kata bagi orang sentiasa ramai. Itu dia. Tak adalah sunyi je. Kan? Dia sunyi-sunyi ni masjid ni. Saya ingat masa-masa ada budak tu. 80-an. Kalau balik kampung kat Perak tu, saya bukan orang Perak lah. Bang Apak je orang Perak. Bukan tak mengaku, tidak. Selalu orang kata, ustaz Perak, mana kampung ustaz? Kampung Kongo. Mana kampung Kongo? Teman orang Perak je. Kampung Kongo tu Wan Razak. Lepas tu saya bukan kampung saya tu. Kampung tok nenek saya. Tok opah saya. Jadi bapak kita ni bawa pergi balik lah kan. Macam tuan-tuan ada tok opah kan. Pergi ziarah. Tu. Itu kadang-kadang kena kita ke tunggu imam. Biasanya imam tunggu kita. Kita tunggu imam. Sampailah imam tu tak datang. Semain kat beranda je. Gitu. Tu zaman dulu lah. Betul. Dulu. Subuh tu tak. Tunggu dengan ayah saya. Tunggu mana imam tak ada. Kan? Sudahnya saya kena jadi Bilal. Iqamat. Allahu Akbar Allah. Ayah jadi imam. Gitu. Kalau subuh pula yang best tu. Kalau kita lewat sampai pula. Dia dah main kunci dah. Kling, kling, kling. Tahu maksud apa dia? Nak kunci masjid. Cepat sikit semayang. Gitu. Tok siap dia macam orang kata bagi signal. Kan? Dia nak tutup apa? Biasa gitu lah. Kan? Kan? Dia macam mungkin lah generasi baru ni dia rasa macam pelik saya cerita dia. Tu dulu gitu. Siapa yang menghidupkan balik ni? Inilah penting pendakwah, penceramah, ustaz-ustaz yang tegas. Itu penting orang tegas ni. Asyik orang lembik ceramah kan. Marilah sama-sama bertakwa.
Dan yang kedua, macam tu tuan-tuan, takwa tu apa dia ustaz? Tak apalah, lain kali kita huraikanlah kan. Tak adalah kita ni antara maksud dia kan. Dengan takwa tu kita buat masjid. Kan? Kita duit ada, takwa apa ada? Apa tuan ni Datuk nak buat masjid ni? Tujuan saya nak mengimarahkan, saya tak nak masjid kunci tutup. Itu nama takwa. Dia bina atas dasar takwa. Kalau bina atas dasar kerana nak nama dia ada, orang sebut-sebut, itu bukan takwa. Itu nama dia bina atas tahulah. Kan? Siapa buat? Ini Datuk buat. Tahulah. Bukan takwa. Kita nak takwa tu. Kan? Dia buat macam tok-tok guru lu, pasal tak? Tok-tok guru kan kadang-kadang ada setengah masjid tuan-tuan, tuan guru masjid, tuan guru sekian kan. Dia buat tu sebab apa? Dia nak imarahkan. Diorang datang tiap-tiap hari sembahyang Jumaat dengar kuliah. Itu mana mengimarahkan. Betul kan? Apa tak? Tok guru tu tak pernah kata pun siapa nak datang masjid ni infak banyak ni tabung, tak ada. Tabung tu pun jemaah buat sendiri. Kan? Yang isi pun jemaah. Lama dia imarah. Nampak tak? Gitu. Allahu Akbar. Panjang cerita tu. Tu yang kata dia dah. Dah satu suku dah. Baik. Yang keduanya, tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Jangan buat dosa, buat maksiat. Jangan. Jangan buat dosa, buat maksiat. Ni kita duit banyak sikit, buat konsert. Syarikat laku sikit, buat konsert. Buat hiburan. Hiburan pula dia beri laluan. Dia tarik cukai hiburan. Seronoklah orang nak berhibur. Ni berlaku dekat New York baru-baru ni. New York. New York, Amerika. Tak faham tak, penat kau ceramah tu. Yang kedua, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin. Tu dia. Wajib taat pemerintah, jangan main tu. Tu dah. Itu hari ada orang berdebat saya kata, macam tu kita dia wajib taat dengan Bashar al-Assad. Ni ada kata, diam terus dia, merah telinga. Tu kena faham huraian dulu. Faham huraian dulu. Ni pun tak habis lagi baca nak hurai macam mana kan. Lah habis baca lagi. Walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba. Dia bukan status. Status tak penting. Dia ni hamba lu, apa ni, merintah tak boleh. Tak. Hamba tu kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit merah ke, kulit apa sekali, tak kisahlah. Kan? Warna kulit tak penting. Tapi yang penting ni, selama mereka berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Pertama ikut Quran, kedua ikut sunnah. Yang ketiga, kenapa Khulafa ar-Rasyidin? Ikut style pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar macam mana? Kalau aku betul ikut, kalau aku silap betulkan. Kita lain. Kalau aku betul kata betul, hampa ikut. Tak ikut, siap. Itu kan. Takutlah orang mah. Mufti takut, qadi takut, hakim takut. Nampak tak? Para hafiz Quran takut. Semua hafiz takut. Termasuklah Hafiz Hamidun pun takut. Nampak tuan-tuan? Takut belakang. Takut kan. Takutlah orang nak mentah. Dia kata, betul tak betul ikut saya. Kan? Habis. Kan? Khulafa Rasyidin antaranya Sayyidina Abu Bakar. Dia kata kan? Kalau aku betul, ikut. Kalau tak betul, tegur. Malah sampai ada orang kata, kalau tegur dengan pedang boleh? Boleh je. Apa tak? Kalau kita tegur dengan pedang, ambil nama dia, kan? Kalau dia ustaz, tarik tauliah dia. Tak ada pun Sayyidina Abu Bakar kat itu. Tu Sayyidina Abu Bakar lah. Tuan faham tak, penat kat tu? Kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini, bererti patuh kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya, ustaz, kalau diorang pegang Quran sunnah ni, apa ciri dia? Yang Quran kata, yang hadis kata halal, halal. Kalau hadis dengan Quran kata haram, haram. Itu pegang teguh. Dan jangan ada siapa yang membantah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan Khulafa ar-Rasyidin, mereka juga ada mengeluarkan hukum dan fatwa-fatwanya. Sebagai contoh tengok ni ada perbezaan pandangan kadang-kadang. Macam contoh zaman Sayyidina Umar kan. Zaman Sayyidina Umar dulu, kalau tanah tu terbiar 3 tahun, ada orang mengusahakan, dapatlah kat orang tu. Itu contoh Sayyidina Umar lah. Mungkin dalam zaman-zaman lain tak ada, dia berubah pula hukum tu tak kisahlah. Jadi maknanya nak ceritanya bukan soal khilaf, ini soal Khulafa ar-Rasyidin, mereka memerintah dengan penuh keadilan. Macam mana zaman Sayyidina Umar kan, pernah dia ambil tanah orang nak besarkan Masjidil Haram. Tanah tu orang punya. Orang tu kata, saya nak tuntut hak saya ni, tanah saya ni, wahai Tuan Khalifah. Tak apalah, kita masuk mahkamah, kita cuba lawan dalam mahkamah kan. Tahu tak macam mana Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah?
Dia kata dengan orang tuan tanah tu, kau cari peguam kau, aku cari peguam aku, kita lawanlah mahkamah. Dia tak kata peguam aku pilih, peguam kau pun aku pilih. Kau dengar cakap, tidak aku piat telinga kau. Tak ada. Tak ada kan? Sayyidina Umar tak kata gitu. Terpulang, lawan dalam mahkamah. Hakim pun dengar. Dengar juga. Betul lah kata anda, wahai Khalifah Umar, serahkan semula tanah itu kepada tuan tanah tu. Sebab aku sudah mendengar pada pihak dia. Kata lelaki tu apa? Aku beralah. Tanah ni aku serahkan balik kepada Sayyidina Umar untuk masjid. Dia nak tengok tu je. Dia nak cuba try test uji. Betul tak Sayyidina Umar ni cakap nak menegakkan keadilan, kan? Berpaksikan pada kalian. Tengok betul sungguh. Dia cakap serupa dengan apa dia bikin, dan dia bikin serupa dengan apa dia cakap. Itu Khulafa Ar-Rasyidin. Subhanallah. Nampak? Banyak lagi kisah dia. Tapi kalau saya banyakkan contohkan, takut yang ketiga keempat tak sempat nak baca. Padahal awak tak ingat banyak kisah tu. Pandai dia ngelak dia ustaz ni tu kan. Jadi jangan ya. Jangan. Kan? Tidak pegang teguh pada Quran dan Sunnah. Itu wajib. Kita ni, orang Islam kan. Kita orang kata fikir benda mudah je. Fikir benda mudah je. Ustaz, Quran dan Sunnah wajib pegang. Wajib. Apa hujah dia? Senang je. Kita ngucap apa? Kita ngucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu je. Aku saksi Allah Tuhan, aku saksi Muhammad Rasul. Saksi tu apa dia? Itu kadang-kadang ada orang tanya tu, Ustaz, saksi nampak tak nampak pun? Itu susah sikit tu. Jangan ikut saksi bahasa Melayu. Ni saksi maksudnya ialah membenarkan, mengiyakan. Itu maknanya memperakui. Kalau kita memperakui Allah Tuhan, Allah kata wajib ikut Quran Sunnah, ikut. Kalau Allah kata wajib taat pada Rasul, siapa taat Rasul tak mengaku, maka Quran kata gitu, dengan Rasul wajib taat. Itu pengakuan kita. Betul? Kalau kita ikut, berarti kita apa? Menyanggah perjanjian kita dengan Allah dan Rasul. Itu maknanya, insyaAllah kita akan jumpa hadis nanti. Hadis Nabi akan sebut, kalau sesiapa yang melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan mengutuskan musuh untuk menguasai diri dia. Itu kena ingat. Ya, baik. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Kena pegang teguh dengan sunnah Nabi, yang mana mereka lah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Berpegang kepada pahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah. Amalan ahli sunnah jamaah, orang yang ikut Nabi dan orang yang mengikut kaum muslimin secara majoritinya. Kalau kita kata kaum muslimin daripada dulu sampai sekarang, ajaran yang dia pegang tu itulah. Jangan kita pandai-pandai nak ubah-ubah. Contohnya lah, apa contoh dia? Dari sudut i'tiqad. Daripada dulu mereka kata Allah Tuhan, Allah Tuhan yang satu. Wajib kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengatakan Islam adalah agama dia. Itu pegang kita. Itu ahli sunnah jemaah. Tiba-tiba kita pandai-pandai pula kata memanglah Islam sebagai agama, tapi kita mesti mengiktiraf juga agama lain juga adalah benar. Itu tak boleh. Tak? Tapi kalau menghormati tak apa. Kita menghormati kepercayaan mereka, itu tak apa lagi, okey. Kan kita hormat dia, tak apa. Tapi soal kita juga kena memperakui mereka juga adalah benar. Itu rosak. Itu mana menyimpang pada ahli sunnah jemaah. Tak boleh. Nampak? Dulu-dulu para sahabat tak pernah kata pun Allah bersemayam atas arasy. Tak ada pun. Tetapi Quran sebut. Kalau mereka kata kami tidak mahu memanjangkan huraian tentang ayat ini, berimanlah sebagaimana yang Allah sebut. Cukuplah. Ni bila orang tanya Allah bersemayam atas arasy, dalam Quran kata di manakah Allah atas arasy? Itu tak boleh. Timbulkan soalan di mana, ada jawapan pula. Itu masalah dia. Jadi dema ni pula kata inilah mengikut para sahabat. Itu salah tu. Mereka tak pernah timbul soalan, tapi yang diorang ni timbulkan soalan, bagi jawapan sekali. Nampak? Ahli sunnah kata apa? Tuhan tidak berpihak. Berpihak tu maksudnya tidak ada tempat duduk dia yang khusus. Kalau kita kata yang ni depan surau, yang tu belakang surau, yang ni tepi surau, berpihak tu maksud dia. Kalau Allah dekat masjid, dekat mana-mana, Allah biasa depan masjid, tak salah, tak boleh. Tu berpihak. Tak boleh, itu bukan Islam jemaah. Bila ada orang kata begitu, kat arash, atas arash, bersemayam arash, ada pihak dia, ada sudut dia, ada tempat dia, ada location dia. Ini bid'ah nama dia.
Tuhan berjisim, bid'ah. Bid'ah ni sesat. Tapi kalau Tuhan berjisim seperti makhluk, kafir. Itu tak boleh dalam Islam. Peganglah apa ni, fahaman Ahlussunnah Jemaah. Sama juga segi amalan. Ada orang tanya kan, ustaz, ikut mazhab di zaman Nabi tak ada mazhab kan? Habis kita ikut mazhab pasal apa? Ya Nabi ada, siapa nak buat mazhab tuan-tuan? Kan, Nabi dah ada. Nabi dah tak ada, macam mana nak buat? Kena ikut sahabat lah. Pendapat Ibn Abbas, mazhab Ibn Abbas sebenarnya. Pendapat Ibn Mas'ud, itu mazhab Ibn Mas'ud. Satu lagi tuan-tuan, orang keliru banyak gini sebenarnya. Imam Syafi'i tak pernah pun dia nak tubuhkan mazhab tu. Tapi sebab dah anak murid dia mengaji dengan dia. Kan? Siapa nama tu kan? Imam Rabi', siapa lagi? Dia ada Rabi' Al-Muradi pun saya tak ingat dah. Nama anak murid dia. Jadi diorang ni sendiri catatkan hukum hakam yang dia belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi bila orang tanya, kau belajar dengan siapa ni? Guru aku Imam Syafi'i. Nyamakan mazhab Syafi'i. Ajaran dia, aliran mazhab dia. Aliran tu mazhab lah sebenarnya. Kita Melayu tulis aliran mazhab. Aliran tu mazhab lah. Mazhab tu aliran. Itu je. Kan? Ikut kaedah dia. Ikut kaedah mazhab Syafi'i. Pasal apa kita kena ikut dia? Timbul soalan pula. Kau faham ke Quran Sunnah? Memang tak faham. Memang tak le orang sekarang ni ayat kan. Memang tak le. Kalau memang tak le, kena wajib ikut le. Kan? Jadi yang faham. Kan? Imam Syafi'i faham. Kita ikut dia. Itu cerita dia. Ini kita nak merungkaikan balik kekeliruan orang ramai. Habis ustaz tak boleh kita ikut Quran Sunnah tu. Tu tak tanya balik. Kau faham ke Quran Sunnah tu? Baca Quran dengan hadis tu. Boleh faham terus ke? Tak faham juga. Itu kena ikut aliran dia tu. Kena ikutlah. Macam juga Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah sebenarnya dia adalah ulama ilmu kalam, tauhid sebenarnya. Tapi dalam bab hukum hakam, ada orang belajar dengan dia hukum fiqah. Orang tu Muhammad Hasan Asy-Syaibani tulis hukum-hukum tu jadilah mazhab Hanafi. Orang tanya kau belajar dengan siapa? Imam Abu Hanifah lah, mazhab Hanafi. Gitu. Begitu seterusnya imam tu. Jadi contohlah kita kata buat satu andaian. Kalau hiduplah imam-imam ni, dia pun terkejut. Ada tak orang ikut mazhab aku? Ada tak orang ikut ajaran aku kan? Aku punya kaedah ni. Itu je. Bukan dia sengaja memunculkan diri dia. Memang saya akan tubuhkan mazhab Syafi'i. Wahai orang kampung sekalian. Tak ada. Tak ada. Macam tu kat Imam Maliki kan kita. Aku ni datang Madinah, memang aku duduk sini nak suruh korang ikut mazhab aku. Tak ada. Kan? Anak murid dia. Jadi apa kita faham sini lah? Dia bukan dia tubuhkan mazhab tu, yang mengasaskannya orang lepas dia kata dia mengasaskan. Sebab dia ambil belajaran daripada orang tu. Itu je sebenarnya. Jadi bertentangan dengan Quran dan hadis. Orang tanya pula kan, tak bertentangan lah. Pasal apa dah Quran kata begitu? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kata Allah Taala. Allah larang, nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menentang, membantah Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, yakni Quran, kan? Apa dia? Dan mengikut jalan orang yang tidak beriman. Imam Syafi'i kata beriman ni para ulama, para imam, ikut mereka, mereka beriman. Jangan sama kita dengan dorang, kan? Dorang belajar lama, dapat ilmu macam mana. Kita pula dapat ilmu masuk YouTube, kan? Kita belajar macam mana, dia orang belajar macam mana, berapa tahun kan, berapa lama, macam mana kepahaman dia. Allahu Akbar, kan? Guru dia berapa orang, senarai semua main ratus-ratus je, kan? Kita usah kata senarai guru ratus, nak pergi belajar tak sampai 100 kilometer. Kita punya bilik jabat kita dengan surau 1 meter je, tak sampai-sampai juga. Faham tak? Bukan sinilah, tempat lain, kan? Kan? Jadi tak sama. Mereka kata lain. Jadi apa kata Quran? Nuwallihi ma tawalla. Allah kata biarkan dia. Mereka tu termasuk dia kan, nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam, tapi aku masukkan mereka dalam neraka. Sebab dia ikut jalan yang tak betul. Tak ada orang yang diikut sebagai guru membimbing dia. Sebab kan orang tu dah ada dah, kita nak ikut. Buat apa? Ikut je lah. Gitu. Itu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Satu lagi, setengah imam macam Malik dia cakap, kalau ajaran tu jauh beza dengan orang-orang ramai, dia kau jangan ikut. Takut itu yang lari mimpang jauh tu. Contoh. Kita belajar sejak dulu lagi, memang solat 5 waktu. Tiba-tiba kita dengar satu guru mengajar, sebenarnya kita solat ni 3 waktu je. Orang sekarang salah buat. Kita kata apa? Mana-mana aku pergi semua 5 waktu, tiba dia cakap 3. Jangan ikutlah. Tapi orang sekarang suka ikut. Dia kata betul juga tu 3.
Sebab sekarang kita sibuk kerja. Tolak zuhur dengan asar, maghrib, isyak, subuh, dah lah. Kan? Lepas 2-3 tahun muncul seorang pula kata, dia tersemayang ni tak buat pun tak apa sebenarnya. Yang penting kau ingat Tuhan je. Betul juga. Sebab peranan solat ingat Tuhan. Kau ingat Tuhan tak? Ingat. Dah syukurlah tu. Tak? Sudahnya jadi apa? Jadi sesat, kafir. Ustaz ni senang kafir. Ialah bila menafikan kewajipan yang wajib dalam agama. Menafikan yang wajib dalam agama. Sedangkan dia wajib macam solat waktu. Kafir. Ni orang main. Sebab tu dia beza. Tinggal semayang belum kafir lagi, baru fasik baru. Tapi sebab tinggal semayang, dek kerana kata semayang tu tak wajib, jadi kafir. Nampak? Jangan main. Itu dia. Jaga-jaga. Ya. Itu faham Ahlussunnah wal Jamaah berbeza. Ada setengah orang pula, ni tu PL manusia lagi kan. Mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bila sakit tak semayang. Ada juga. Nampak? Kat hospital. Elok je. Tak semayang ke yuk? Pula sakit, tak lalu nak bangun. Kan? Kita kata dengan dia, semayang ni tak berdiri duduk. Tak duduk baring. Itu tak lalu je. Bila tak 6.30 je, nurse tolak je sup ayam, dia bangun. Elok makan. Kan? Eloklah bangunnya. Itu nama dia mazhab ahli punah wal ranab wal hancur wal berkecai. Itu dia. Kan? Punah ranab sungguh. Nampak? Itu. Kalau buat cerita buat ahli sunnah ramai lagi pegang mazhab Syafi'i, kita ni ustaz pegang Syafi'i kan. Tapi kau sakit tak semayang, kalau hidup Imam Syafi'i dia marah dia. Aku tak pernah hajar gitu. Ini. Dah saya kadang suka ingat ke orang kadang-kadang. Ada tu orang ni dia kena stroke kan. Saya kata haji tak semayang, dia kata dengan aku lah, tuan lah. Tak semayang ustaz. Kenapa tak semayang? Kalau ambil wuduk anak tak ada, isteri saya kena pegang saya, terbatal wuduk. Lah saya kata. Kau ustaz ceramah tersebut kan, batal wuduk kalau pegang suami isteri, betul, tapi dalam keadaan emergency macam ni, tinggal semayang lagi berat, besar dosa dia. Oh iya ke ustaz? Iyalah, kena pegang, tak ada masalah kan. Asing orang pula kata nak kena pakai sarung tangan dah, nak cari sarung tangan satu hal lagi. Tak payah, pegang je lah. Kalau rasa tak confident, ambil tuala lapik lah, tak payah lapik lah, ikutlah rasa mudah macam mana. Kadang-kadang itu kena belajar kan, memahami keadaan sakit untuk mengerjakan solat. Betul. Ada orang macam gitu. Anak kerja. Tinggal apa suami isteri dia orang ni kan. Tapi isteri seorang semayang. Suami tak semayang. Tak ada siapa nak pegang dia nak ambil wuduk. Baik. Kemudian pahaman ini saja yang dapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Tapi zaman sekarang ni main tu. Kalau orang Syiah pun mengaku dari sunnah juga. Kamu ahli sunnah, ahli sunnah juga. Sampai kami pegang Quran dengan sunnah. Kan? Bertanya dia, hadis apa yang kau pegang? Tak semua hadis dia pegang. Itu bukan sunnah Jumaah. Dia syarat dia pegang hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab sunnah Jumaah. Kan? Bukhari pegang semua. Muslim pegang semua. Tirmizi pegang semua. Abu Daud, apa lagi? Ibnu Majah, Nasa'i. Sunan Sittah 6. Kalau nak tambah tis'ah lagi adalah Baihaqi, Daruqutni, Ad-Darimi. Itu dia. Itu semua adalah para perawi ahli sunnah wal jamaah. Pegang tu. Ini ada hadis kau pilih yang ni. Yang ni kata ini hadis tak betul. Termasuklah hadis kita baca hari ni. Bagi diorang ni tak sahih. Sebab dia disebut khulafa' rasyidin. Dia kata yang lafaz betul bukan sunnah khulafa' rasyidin. Dia kata ialah berpegang kepada al-itrah. Itrah siapa dia? Itrah tu dia kata ahli keluarga Nabi sahaja. Khulafa' rasyidin bukan keluarga Nabi. Ali seorang je keluarga Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman tak masuk. Tak boleh lah gitu. Itu maknanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Tu kena faham. Ketua kata perbincangan ni panjang nak bincangkan. Jadi kita bincang mana yang mudah-mudah lah. Yang keempat yang terakhir, menjauhi perkara bid'ah dalalah. Dalalah ni apa? Sesat. Sesat tu dalam bab akidah. Jangan keliru Nanti saya baca dulu dan saya beri terangkan penerangan ringkas dan mudah faham. Iaitu apa jua pahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini. Padahal tiada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak. Maknanya bukan bid'ah dalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian logat atau bahasa sahaja. Iaitulah namanya bid'ah hasanah. Dia gini senangnya. Dalalah lawannya hasanah. Okey, bid'ah yang dikatakan hasanah yang baik macam mana? Begini, selagi mana dia ada dalil, tanya orang tu dia ada alasan dia. Contoh. Ustaz, nak tanya sikit. Silakan. Kan? Kita lepas mayang ni zikir meramai ni boleh ke ustaz?
Oh, sebab diorang pegang pada Quran tu, dia kata fadhkuruni. Dia panjang sikit baca tu. Sebab apa? Ramai. Fadhkuruni, maka adalah kalian berzikir mengingati aku. Quran kata. Dia tak kata fadhkurni, maka hendaklah semua orang ingat aku. Semua orang tu mana? Seorang-seorang masing-masing. Tapi dia kata fadhkuruni. Maksud dalil, mungkin dalil dia. Oh ya ke ha? Yang keduanya, lepas solat dia kata dah. Ayat tu umum je. Fa idza faraghta fansab. Dah habis selesai tu ibadat, buatlah ibadat lain. Bererti kalau lepas solat sekalipun, buatlah ibadat lain. Apa dia? Nak zikir, silakan. Nak baca Quran, silakan. Nak doa, silakan. Itu dalil dia. Sebab dia kata jangan lepas habis satu ibadat tu habis gitu je. Dah, boleh tambah lagi. Quran kata. Itu dalil dia. Jadi ertinya gini, orang dah semayang, rasa sibuk nak bangun, tak ada masalah. Tapi masalah sibuknya tiap-tiap waktu. Sibuk je, kalau tak doa, sibuk. Itu masalahnya. Lala kalau masa tengah berjalan tu zikir, wirid, doa, tak ada masalah kan. Gitu. Jadi maknanya bagi orang yang nak zikir wirid, zikir wirid. Jangan ada siapa yang melarang. Oh, jangan buat cara orang ramai. Tapi satu je kadang-kadang orang kita ni satu. Bila bagi peluang, kan, wirid meramai tu, dia bantainya kuat-kuat, orang belakang masbuk terganggu. Itu je isu dia. Nampak? Jadi maknanya boleh kata tak ini bid'ah dalalah sesat? Tak boleh. Sebab dia masih lagi ada alasan hujah dia. Ya. Contoh kan, kita lepas rasmikan bangunan baru, tiba-tiba kita malik baca doa, boleh ke? Boleh. Apa dalil dia? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dalam Quran cerita ni, lepas siap sahaja Kaabah, dia doa kan. Faham tak? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu. Tuhan kami bangkitkanlah lepas kami ni ada seorang rasul dia baca kat. Doa. Kan? Macam-macam doa kan, ada doa Nabi Allah Ibrahim kan, Nabi Ismail mengaminkan. Ada dalil dia, alasan dia. Kita dengar hujah. Apa dalil dia? Lepas rumah baru siap dia tu ada doa-doa, buat doa selamat. Apa dalil dia? Tanya dia, dalam Quran ada tak larangan berdoa? Quran suruh doa. Boleh lah. Itu benar tak Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim berdoa lepas bina Kaabah? Ada kan? Ada. Itu saja, tak ada apa sebenarnya. Nak ceritanya benda tu remeh je. Tapi yang penting bergaduh, berdebat, masuk YouTube, masuk televisyen, masuk bernama, masuk lagi awesome, masuk lagi apa, Esrawani. Yang penting debat. Bila debat, kalau menang rasa bangga, kami ada pihak yang betul. Padahal benda tu sebenarnya, jawapan yang sebenarnya konkret ialah dua-dua betul. Yang salah apa? Pergi berdebat, buat apa? Jelas tak? Jadi makna gini, tak setuju, diam. Kalau setuju, orang nak buat. Itu je. Jadi betul bergaduh situ je. Bila bergaduh itulah, kata-kata masalah Palestin tak selesai. Betul lah. Betul kata Tuan Mahathir tu, tak selesai masalah Palestin. Pasal kita kata benda kecil-kecil je. Kecil-kecil. Yang sebesar, betul. Itu lah ulama-ulama kata sama. Ulama cakap benda sama juga. Kecil-kecil je. Nampak tak? Bergaduh kunut subuh. Tu je gaduh. Yang tak boleh kalau baca kunut tak sembahyang subuh. Itu tak boleh. Apa kunut tapi tak sembahyang subuh. Itu tak boleh. Itu saja kan. Jangan bergaduh benda tu. Jadi kesimpulan dia, takwa sangat penting pada masa akhir zaman. Takwa dia adalah membina perkara-perkara tadi tu kan. Tak cepat bid'ah ke orang, ataupun tak mudah buat benda bid'ah. Nampak? Itu dia dalam segi seluruh akidah, pegang Quran dan Sunnah, itu takwa. Dia kunci takwa je. Lepas itu kita akan jadi bersatu atas nama Islam kan. Cukuplah sekadar saja untuk hari ini. Saya berhenti awal sikit, lepas ni saya ada kelas lagi kan. InsyaAllah kita temu lagi pada kuliah akan datang. Qul hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.